Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Encik Muhammad Azwari bin Mustafa selaku tenaga pengajar di Pusat Latihan Teknologi Tinggi ETEK Kemaman. Untuk sesi pembelajaran online, saya bertindak sebagai tenaga pengajar bagi modul basic elektronik. Anda akan bersama saya sepanjang tempoh pembelajaran online ini. Okey, pada hari ini kita akan teruskan kepada slot nombor 7, slot diode. Okey, untuk kandungan pembelajaran kita pada hari ini adalah pengenalan kepada diode, operasi diode, simbol skematik diode, lengkuk arus I melawan voltan V, jenis-jenis diode, aplikasi diode, dan last sekali analisis diode. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan diode. Diode merupakan satu komponen elektronik yang berfungsi untuk membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Maksudnya, kalau arus AC kita ada ulang alik, dia ada positif cycle dengan negatif cycle. Kalau kita letak diode pada AC sistem, dia akan membenarkan pengaliran arus pada satu hala sahaja. Bergantung kepada polariti diode tu. Adakah positive cycle ataupun negative cycle. Kalau positive cycle, dia just ambil pada cycle positif saja. Kalau negatif, dia akan ambil pada negatif sahaja. Diode dicipta dengan menyambungkan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Maksudnya, pembelajaran yang selepasnya saya telah terangkan tentang semikonduktor jenis P dan apa itu semikonduktor jenis P dan jenis N. Salah satu kegunaan diode yang paling penting adalah menukarkan voltan arus ulang alik kepada arus terus. Seperti yang kita maklum, sistem elektrik kita, penghantaran elektrik kita adalah dalam AC ataupun arus ulang alik. Dan komponen rumah kita kebanyakan komponen elektronik menggunakan arus terus. Arus terus. Okey, seterusnya operasi diode. Okey, pembentukan voltan simpan dan lapisan susutan pada simpan PN. Okey, kita akan tengok operasi diode. Apabila semikonduktor jenis P dan jenis N dicantum, peranti yang terbentuk dipanggil sebagai simpan PN. Okey, maksudnya diode ni terbina daripada semikonduktor jenis P dan N. Jenis P ni maksudnya positif atom, positif elektron lagi banyak daripada negatif elektron. Kalau jenis N, negatif elektron lagi banyak daripada positif elektron dalam suatu bahan tersebut. Okey, pada simpan kedua-dua bahan semikonduktor, elektron dari bahan semikonduktor jenis M menghanyut melalui simpan untuk mengisi tempat lohong pada semikonduktor jenis P. Okey, apabila kita bekalkan satu tenaga ataupun satu sumber kuasa ataupun voltage pada diode tersebut dan kita sambungkan P tu pada positif terminal, N tu pada negatif terminal, maka akan terjadi satu pergerakan elektron daripada N kepada P. Elektron yang lebihan daripada N tersebut akan pindah dan akan masuk pada bahagian P untuk mengisi kosong pada bahagian P. Ini menyebabkan semikonduktor jenis N akan bercas positif dan semikonduktor jenis P akan bercas negatif. Kewujudan cas-cas bertentangan menyebabkan satu beza keupayaan terhasil daripada semikonduktor jenis N ke semikonduktor jenis P dan dipanggil sebagai voltan simpan. Maksudnya, setiap semikonduktor ni mempunyai voltan simpan yang tersendiri. Okey, bagi silikon dan germanium, voltan simpan masing-masing adalah 0.6 volt dan 0.1 volt. Voltan simpan ini berfungsi untuk
menentang hanyutan elektron. Seterusnya daripada semikonduktor jenis N ke semikonduktor jenis P. Akibat satu lapisan tebal lebih kurang 1 mikromilimeter pada simpan P dan N yang tiada mempunyai pembawa charge iaitu elektron atau lohon yang dikenal sebagai lapisan susutan ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil depletion region. Okey, maksudnya antara P dan N tu dia akan ada satu lapisan susutan. Maksudnya lapisan susutan ini dia akan membesar dan mengecil bergantung kepada keadaan semikonduktor tersebut. Okey, mekanisme pengaliran arus dalam simpan P dan N semasa pincang ke depan. Terminal positif sel disambung kepada bahagian P, terminal negatif disambung kepada bahagian jenis N. Voltan sel bertentangan ke arah voltan simpan. Lapisan susutan menjadi nipis dan rintangan semikonduktor menjadi kurang. Maksudnya, kalau kita sambung voltan pada semikonduktor ini, jenis P kepada positif, jenis N kepada negatif, maka pincang ke depan akan terjadi. Okey, jika voltan sel besar daripada voltan simpan, elektron daripada jenis N menahanyut mengatasi simpan untuk mengisi tempat lohong pada bahan jenis N. Lohong yang ditinggalkan oleh elektron bergerak pada arah bertentangan. Oleh itu, semasa pincang ke depan, pembawa charge majoriti dari kedua-dua bahan mengalir untuk menghasilkan arus yang besar. Maksudnya, dalam keadaan pincang hadapan ini, lapisan susutan akan menjadi nipis dan pergerakan elektron itu akan menjadi semakin senang. Dan diod ini akan bertindak sebagai pengalih. Berbeza dengan voltan pincang songsang, lapisan susutan akan menebal. Okey, kita akan bincang kepada operasi diod semasa pincang songsang. Okey, terminal negatif disambung kepada bahan jenis P. Terminal positif disambung ke bahan jenis N. Voltan sel sama arah dengan voltan simpan. Elektron dan lohon ditolak lebih jauh daripada simpan. Yang ni saya cakap tadi, berbeza dengan pincang depan. Bahan jenis P disambung dengan negatif pada voltan, bahan jenis N disambung positif pada voltan. Maksudnya dekat sini, lapisan susutan akan menjadi menebal dan seterusnya pergerakan elektron di dalam di dalam silikon tersebut, di dalam diod tersebut akan menjadi susah. Dan seterusnya diod tersebut akan menjadi seolah-olah dalam keadaan penebal. Okey, rintangan bahan semikonduktor menjadi bertambah, pengaliran arus tidak berlaku kerana lapisan susutan menjadi semakin menebal. Okey, simbol skematik diod. Diod ialah komponen elektronik dua pin yang terdiri pada anod dan katod. Anod ni adalah positif dan katod ni adalah negatif. Kita boleh tengok pada rajah simbol di bawah. Anod adalah bahan jenis P dan katod bahan jenis M. Arah anak panah anod pada simbol diod menunjukkan arah arus konvensional. Maksudnya, arus bergerak pada anod ke katod. Okey, lengkuk arus I melawan voltan V. Lengkuk ciri IV bagi diod terhasil apabila satu diod dipincang depan dan dipincang songsang, di mana setiap nilai voltan pincang itu dicatat dan bagi tiap-tiap voltan pincang itu dicatat juga nilai-nilai arus yang mengalir melalui diod. Okey, lengkuk ini sebenarnya menceritakan karakteristik diod itu sendiri. Okey, arus depan ID ialah arus yang mengalir melalui diod semasa pincang depan. Biasanya ID diukur dalam unit miliampere. Arus songsang IS ialah arus yang sangat kecil, iaitu arus bocor yang mengalir melalui diod semasa pincang songsang. Biasanya IS diukur dalam mikroampere.
Wautan sawah ialah takap wautan di mana berlakunya kenaikan arus pada arus yang tiba-tiba, iaitu silikon adalah 0.7 volt dan germanium adalah 0.3 volt. Wautan pecah tebak pula ialah takap wautan di mana berlakunya kenaikan arus songsang yang tiba-tiba. Arus yang besar melampaui takap pecah tebak boleh menyebabkan cantuman PN terbakar dan rosak. Maksudnya kalau kita sambung diod tu bahagian P dengan negatif voltan dan bahagian N positif voltan, kita bagi voltan yang tinggi, maksudnya diod ini akan rosak lah. Okey, kita akan tengok lekuk dia. Okey, dekat sini kita tengok dia ada dua. Pada sebelah kanan saya adalah pincan ke depan dan sebelah kiri saya adalah voltan pincan songsang. Okey, 0.7 ni adalah bergantung kepada jenis diod yang kita guna. Kalau 0.7 ni adalah diod yang kita guna adalah silikon. Kalau germanium adalah 0.3 volt wautan sawah dia. Okey, apabila dia melepas di 0.7, dia terus membenarkan arus mengalir di dalam diod tersebut. Okey, kita boleh tengok dekat sini arus meningkat dengan drastik sekali. Okey, bagi pincan songsang, wautan pecah tebak ni dia bergantung kepada jenis diod tu lah. Okey, kalau dia kita bekalkan wautan yang songsang pada diod tu pada wautan yang tinggi, dia akan menyebabkan diod tu akan jadi pembawa arus, tetapi dia akan menyebabkan diod itu rosak. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis diod. Diod terdiri daripada beberapa jenis bergantung kepada aplikasinya. Antara jenisnya adalah diod kuasa, light emitted diode, Zener diode, diod terowon dan terakhir sekali varactor. Okay, kita akan tengok salah satu-satu. Okey, diod kuasa digunakan untuk menukar arus ulang-alik kepada arus terus dan mampu membawa arus yang tinggi. Biasanya digunakan dalam sistem jangkauan dan sistem elektronik kuasa. Okey, diod kuasa ni adalah sangat pentinglah dalam kehidupan kita seharian kita, kerana fungsi dia menukarkan arus terus kepada arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, yang ni adalah contoh-contoh diod kuasa dan ni adalah dia punya simbol. Okey, light emitting diode, LED. LED atau diod pemancar cahaya dan memancarkan cahaya apabila mendapat arus mengalir melaluinya. Terdapat dalam pelbagai jenis warna seperti hijau, biru dan kuning. Okey, kita tengok simbol dia sama juga dengan diod, tetapi dia ada dua anak panah dekat atas ni untuk melambangkan dia memancarkan cahaya. Okey, ini adalah bahagian LED. Dia sama juga, dia ada anode dan ada cathode. Anode ni biasanya kaki dia lebih panjang, cathode dia biasanya lebih pendek. Kita boleh tengok juga kalau anode ni dia akan dekat dalam bahagian dalam tu dia akan berbentuk flag ataupun bendera. Okey, dan ni adalah jenis-jenis warna diod jenis-jenis LED yang terdapat pada pasaran lah. Okey, Zener diode menstabilkan arus ulang-alik dalam lita bekalan kuasa. Semasa pincan depan, Zener diode beroperasi seperti diod biasa. Zener diode boleh beroperasi semasa pincan songsang. Keistimewaan Zener diode ni, pada pincan songsang, diod tu tidak akan rosak. Dia berbeza dengan diod biasa. Okey. Okey, ni adalah gambaran diod. Dia ada sama juga, dia ada anode, dia ada cathode. Tapi dia punya simbol berbeza sedikit lah daripada diod biasa. Dan ni adalah lengkuk IV dia. Dia ada forward bias region dengan breakdown region. Tapi Zener diode ni, keistimewaan dia juga boleh digunakan di bawah breakdown region. Okey. Seterusnya, diod terowong.
dikenali sebagai diod Esaki, memberi ciri pincan depan yang unik dan digunakan dalam sistem frekuensi resonan. Yang ini kita tengok sebagai pengenalan sajalah, kita tidak akan pergi secara lebih lanjut. Okey, diod varektor juga dikenali sebagai diod kapasitor, boleh ubah dan vary cap, mengawal voltan songsan dan merentasinya, digunakan sebagai komponen litar resonan juga. Okey. Ini adalah diod varektor. Seterusnya kita pergi kepada aplikasi diod. Okey, kita tengok pada litar di bawah. Ada bekalan kuasa, ada perintan, ada LED dan ada diod rectifier. Gabungan antara LED dan diod rektifikasi apabila disambungkan dengan bekalan kuasa ulang-alik menghasilkan gelombang separa. Yang kita sedia maklum, diod ini adalah membenarkan arus mengalir sehala. Okey, dekat sini kita boleh tengok voltan masukan dia adalah AC macam ni. Dia beralun. Okey, voltan keluaran dia just ambil pada bahagian positif cycle sahaja. Pada bahagian negatif dia akan jadi kosong sebab dia akan masuk, dia akan keluar, diod akan lock kat sini. Sebab tu dia akan jadi kosong. Okey. Okey, aplikasi litar Zener diod. Litar ini di bawah menunjukkan bahawa Zener diod digunakan sebagai penghap voltan bagi tujuan untuk pelinggi alatan elektronik. Ni aplikasi dia lah yang saya terangkan sebelum ni. Zener diod mampu untuk beroperasi pada breakdown region dia. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Apabila voltan ni terlampau tinggi dan dan sampai kepada breakdown region dia, okey, diod ni akan IZ ni akan terus short dekat sini, pergi dekat sini. Jadi IL ni akan menjadi kosong. Maka resistance load ni akan selamatlah. Okey, pemilihan Zener diod ni adalah pemilihan sama juga dengan pemilihan operasi voltan beban ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada litar diod rektifikasi. Litar di bawah menunjukkan diod kuasa digunakan untuk menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Terdapat dua jenis rektifikasi, iaitu rektifikasi gelombang separuh. Yang kedua, rektifikasi gelombang penuh. Okey, sebelah kiri ni adalah rektifikasi gelombang separuh dan yang sebelah kanan ni ada rektifikasi gelombang penuh. Okey, kita tengok rektifikasi gelombang separuh. Okey, rektifikasi jenis ini apabila satu diod digunakan semasa A positif dan B negatif, arus mengalir melalui perintan dari A, B, C, D. A, B, C, D. Okey, sebaliknya sama A negatif dan B positif, arus tidak boleh melalui diod dan juga perintan. Semasa A positif dan B negatif, semua arus mengalir melalui perintan dari A, B, C, D. Okey, kita boleh tengok dekat sini sama penerangan saya sebelumnya, dia akan ambil pada bahagian positif cycle. Okey, rektifikasi gelombang penuh. Rektifikasi jenis ini apabila 2 atau 4 diod digunakan semasa A positif dan B negatif, arus mengalir melalui arah APTURB. Okey, oleh itu walaupun arah arus berubah, arus yang mengalir melalui perintan adalah sentiasa sama, iaitu mengikut arah TU dan menjadi arus terus. Okey, untuk penerangan yang lebih terperinci, saya akan siarkan video mengenai penerangan tentang rektifikasi gelombang penuh. Wave bridge rectifier. When available electrical supply is in alternating form and required form is DC supply, conversion is required to be done, which is known as AC to DC conversion or rectification. The circuit used for this conversion
purpose is known as rectifier. One of the type of rectifier is known as full wave bridge rectifier. Here, full wave means the rectification, that is, conversion of AC to DC happens in both positive and negative cycle. And the circuit used for this purpose is similar to Wheatstone bridge. That's why this configuration of rectifier is known as full wave bridge rectifier. It consists of an AC supply, a transformer to change the level of voltage, 4 diodes named as D1, D2, D3, D4, and a DC electric load, which could be an electronic device which runs on DC, a DC motor or an electric bulb. Now let's understand the working. When AC supply is switched on, the alternating voltage VAB appears across the primary winding of the transformer. This high voltage VAB is reduced to the level which is suitable for the diodes and the load at secondary winding, and this voltage at the terminals of secondary winding. Let's represent it by VCD. When this alternating voltage VCD is applied across the bridge configuration and the DC load, then what will happen? During positive half cycle, the terminal C becomes positive and the terminal D is negative. Under this condition, the diodes D2 and D4 is forward biased. Okey, pada kondisi ini D2 dan D4 adalah forward bias. Maksudnya current akan bergerak melalui D2 dan pergi kepada A, B dan D4. Which we can see here. The anodes of both the diodes are at higher potential with respect to cathodes, whereas diode D1 and D3 are reversed biased. As a result, the diodes D2 and D4 behave like closed switches. Therefore, current flows through the load through this path during positive half cycle in the direction A to B. Okey, pada positive cycle, diode D1 dan D3 pada pincang songsan dan bertindak sebagai dan akan bertindak sebagai seolah-olah litai ini terputus. Okey, kita tengok dia punya waveform dia. This current varies in magnitude as shown here. In this way, the positive half cycle of output voltage V0 is equal to IRL appears across the load, where RL represents the electric resistance of the load. Okey, kita boleh tengok A pada node A dan B, maksudnya pada A ni sentiasa positif. Okey. During negative half cycle, the terminal C is negative and D becomes positive. Thus, D1, D3 are forward biased and D2, D4 are reversed. Now current follow this path and it means again from A to B. Therefore, during both part of this. Okey, pada negative cycle, D3 dan D1 akan menjadi pincang hadapan dan D2 dan D4 akan menjadi pincang songsan. Okey, kita boleh tengok arus akan mengalir pada D3 dan akan pergi pada A, B dan D1. Okey, maksudnya A ni akan sentiasa positif. Maksudnya kita tengok dekat sini. Ni akan sentiasa positif. Watan pada load ni akan sentiasa positif. This cycle, current through load flow in same direction, that is from A to B. This process will continue Dan proses ini akan sentiasa
berterusan sehingga bekalan dimatikan. Okey, itu saja untuk animasi untuk gelombang penuh. Okey, seterusnya kita akan tengok pada analisis diod. Okey, analisis diod. Berita di atas menunjukkan diod dalam keadaan pincang hadapan. Kirakan nilai VD, VB dan ID. Okey, VD. Diod yang digunakan analita adalah diod silikon. Maka nilai voltannya adalah 0.7 volt. Okey, VR. VR adalah kita kena buat satu. VR ni adalah voltan yang melalui rintangan. Okey, kita kena buat HKV. Hukum Kirchhoff voltan. Maksudnya, hukum Kirchhoff voltan ni adalah VR sama dengan E tolak VD. Okey, VR sama dengan E kita adalah 8, VD kita adalah 0.7. Jadi VR kita adalah 7.3 volt. Okey, seterusnya ID. ID juga adalah sama dengan IR sama dengan VR bahagi dengan R. Kenapa ID sama dengan IR? Sebab dalam lita series arusnya adalah sama. Okey. Sebab tu ID sama dengan IR. Okey, VR kita adalah 7.3, nilai R kita adalah 2.2 kilo ohm. Jadi kita akan dapat nilai current ID adalah 3.32 mili ampere. Okey. Okey, itu saja dari saya untuk slot kali ini. Kita akan berjumpa pada slot seterusnya. Saya harap anda semua dapat memahami apa yang saya sampaikan untuk slot kali ini. Sekian, terima kasih. Okey, sekian saja sesi pembelajaran kita untuk kali ini. Kita akan jumpa untuk sesi seterusnya di masa akan datang. Sekian, terima kasih.